Okey Ustaz, kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah subuh An-Nadi pada pagi ini hari Sabtu 4 November 2023. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada bulan yang baharu, bulan November, pejam celik 2023 dah sampai ke bulan November dan Alhamdulillah diberikan kita kesihatan, kekuatan dan juga diberikan ustaz, guru yang lain, hadirin semua kekuatan dan kesihatan pada pagi ini dan seterusnya untuk bersama-sama pada kuliah subuh pada pagi ini. Kita bersyukur kerana Ustaz Ismail Cikgu sentiasa ada pada setiap bulan bersama kita untuk menyampaikan kuliah beliau. Dengan itu mari sama-sama kita buka kuliah subuh pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk itu seterusnya majlis menjemput Ustaz Ismail Cikgu walaupun tiada kamera, tak nampak wajah lah, kita ada nampak slide dan kita raikan juga para guru, mantan guru sebab kajang, sahabat-sahabat sekalian yang berada di Malaysia atau di luar negara, insya-Allah untuk pagi ini sama-sama kita mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh beliau. Falyatafadhal mashkuran. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Allah faqihna fid din. Al-ta'wil Rabbana zidna ilma warzuqna fahma al-amin. Maaf tak dapat nak tunjuk ni tempat duduk ni. Gambar keluar kan? Gambar saja kosong okeylah. Slide ada Ustaz. Muka Ustaz tak apa Ustaz. Tak tahu cuba berkali-kali dah panggil anak tadi tadi. Tak apa, kita cuba insya-Allah pagi ni kita maaf sangat yang kali ketiga tajuk ghurur Ghurur kali ketiga kot tu dia. Apalah tak nampak wajah pun. Kita tengok bincang-bincang lah. Kita ulang balik ayat kita baca dulu, kali pertama dulu. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam bi'sal mihad. Surah Ali Imran 196-7. Jangan kita terpedaya, jangan tertipu, jangan dengan melihat orang-orang kafir yang bermerajalela di bumi Allah Ta'ala ni, bergerak sana kemari dengan buat bisnes, buat barang dagangan dan berbagai-bagai lagi. Kerana mereka itu, jika mereka tidak beriman, tidak beramal saleh, maka tempat mereka adalah ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tempat mereka neraka jahannam dan sebut tempat kembali. Jadi tidak bermaksud untuk kita mengambil dunia, tak maksud kita menguasai dunia, tak maksud kita tidak mengambil harta, menguasai harta, jadi orang kaya, jutawan, bilion sebagainya. Tetapi kena beriman, beramal soleh dan mengejar segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan lain-lain termasuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita hanya mengumpul, mengaut harta benda, kekayaan juga jawatan sebagainya, tidak beriman, maka ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dan kita baca yang pertama dulu, saya sekali ulangan. Juga ayat yang kita pernah ulang juga sebelum ini. Fala tagharrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia dan jangan pula kamu diperdayakan oleh kebisikan dan ajakan syaitan.
Kita ni sentiasa dibisikkan oleh para syaitan yang berbagai pangkat dan jawatan sama-sama kita ini. Sama-sama kita iman yang sentiasa mendidik kita, mengajak kita, memimpin kita jalan kebenaran. Alhamdulillah dah nampak lah Datuk Pengurusi tu, biasa tak nampak wajah saya pula. Datang rumah lain bila ya. Tak puas pula saya ni, tapi tak dapat dah cuba tadi berkali-kali. Tak apalah, insyaAllah kita cuba lepas ni. Esok-esok lusa. Okey, ni 2 ayat ni kita ulang. Jadi, ghurur ini. Jangan sampai terpedaya. Dengan apa pun dengan harta benda ke, dengan jawatan ke, dengan pujian ke, dengan pangkat ke, dengan kedudukan kan, termasuk jangan ugutan dan kecaman. Jangan. Saya pesan berkaitan diri sendiri dan anak-anak semua, itu sebab tak kurang ramainya orang yang terpedaya. Terpedaya. Yang ilmunya tak dapat memimpinnya. Amal tak memimpinnya. Sebab ini berkait rapat dengan kuasa hati. Qalbun yataqallab. Biar setinggi mana, biar sebanyak mana ijazahnya, biar sebanyak mana jawatannya, biar semana apanya, tapi hati yang taqallab, berpusing-pusing, berputar-putar, berbelit-belit, akhirnya ilmu campak ke laut. Iman entah ke mana. Ini saya ulangi. Yang fokus siapa-siapa untuk kita sendiri. Bukan zaman ini, zaman Nabi begitu. Zaman betul tidak tahu tiap-tiap zaman ada orang-orang yang menyimpang ni, walaupun mereka beriman beramal soleh, tapi di penghujungnya maksudnya kita sentiasa berdoa supaya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tajuk doa bahawa kita Allahumma salli wala takhtim al-khatimah wala takhtim ala ini kalimah ni, la takhtim, jangan di akhirat kami dengan su'ul khatimah. Kita mungkin ada pengalaman dengan kawan kita, dengan guru kita, tapi jangan sampai buruk. Mereka masih ada, kalau masih ada lah, dah pergi, kita doa baiklah insya-Allah. Yang hebat di sekolahnya masya-Allah, masya-Allah, tapi lepasnya tumbang. Dulu banyak, sekarang makin ada jago. Itu peringatan lah. Masa yang ketiga, saya macam biasa, kita banyak bincangan lah baca daripada kita banyak bincang daripada saya bagi. Ini kita tengok pula ayat surah Al-Baqarah 28 ni. Ini ayat yang untuk muhasabah, untuk tadabbur, untuk ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu bi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ini dia berkait dengan ayat-ayat di atas, tapi lebih umum. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang beriman, wa hajaru, berhijrah. Hijrah ni tidak boleh permain-mainkan kalimat ni sebenarnya. Di segi sejarah hijrah Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah, sebelumnya pada Taif, pernah ke Habasyah, mana bergeraklah pergi. Tapi yang masyhurnya yang dipakai ialah hijrah ke Madinah itu. Tapi dari segi lughahnya termasuk juga hijrah itu berpindah daripada Kajang ke TTDI. Nah, daripada Kuala Pilah ke Suamban, Safi Uthima. Itu pindah juga, tapi itu dari segi lughahnya lah. Cuma sekarang bukan salah satu kagut macam dipermainkan hijrah. Dia sudah berhijrah. Rupanya hijrah tudung aja. Dia tudung tudung sekerat, tudung labuh. Kemudian buka balik hijrah juga. Jadi kita mungkin masa tak tepat macam bermainkan. Tapi seluruhnya okey. Semangatnya okey lah. Tapi jangan mudah-mudah menyebut hijrah. Dia betul hijrah tu daripada sekian besian. Tapi kadang-kadang dia terbalik. Hijrah kepada jahat, kepada baik, masya-Allah. Bila kurang, bila tambah baik. Tapi tu yang tambah kurang, itu tak mau. Jadi kalimah hijrah tu sepatutnya dihormati, dijaga kesuciannya. Dia ada hijrah tu. Dulu perompak kedai besar, sekarang perompak kecil aja. Hijrah juga. Lebih kita nampak macam pelakon, penyanyi, artis ni banyak hijrah, alhamdulillah. Ketepatan maksud tak tepat. Macam mana rohnya ada, insya-Allah. Kekalkan, moga-moga baik.
Tapi bukan maksud sebenarnya. Hijrah itu ialah mereka yang secara total, secara penuhnya hijrah itu. Sekiranya jasadnya, rohnya, pemikirannya, gerak kerjanya, pergaulannya, penglibatannya, itu makna hijrah. Fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika mereka itu yarjuna rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Allah ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun. Ikatnya kita semua ini, insya-Allah ke syurga Allah Ta'ala yang penuh nikmat. Dengan sebab apa? Dengan amalan kita tak layak. Kita insya-Allah ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Apalah kalau amalan. Ambil contoh biasa-biasa je lah. Macam saya kadang-kadang bekerja 30 tahun, 40 tahun menggaji. Bolehlah beli rumah 100,000. Pun tak habis-habis bayar lagi. Di syurga nanti bukan rumah macam ni. Rumahnya mala'anun ra'at. Walau uzun asmi'at. Cantiknya, indahnya, segala-galanya tak dapat. Tak anda bayangkan. Tak anda lihat dan sebagainya. Takkan harga 100,000. Bukan 1 bilion. Atau berapa 1 bilion. Dan tidak ternilai harganya. Maka tak layak dengan amal kita sikit sebanyak ni. Sekadar apa ni? Musrah semua sekali. Baca Quran 1 juzuk 1 hari atau 2 juzuk atau kurang sedikit. Atau kebanyakan tak layak pun. Maka masuk kita bersebab dengan amalan kita sedikit itu dapat rahmat Ta'ala. Saya ulang kalimah tu, bersebab dengan amalan kita sedikit ini dengan rahmat Ta'ala kita ke syurga Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala juga. Okay. Tak perlu juga nak gambar sana, tak apalah, insya-Allah. Okey, boleh. Jadi Allah tu nama Allahu Ghafurur Rahim. Ingat Allah itu sifatnya Ghafur Rahim, Ghafurun Rahimun, pengampun lagi pengasih penyayang. Allahu Akbar. Tak apalah, insya-Allah. Saya ni memang tak puas hati tak nampak wajah saya. Bukan nak tengok wajah tapi mesti ada. Tak nak. Sebenarnya kita tak sekali lagi. Ini ayat ni kita ulang-ulangi, kita ambil merah saja. Berkaitan tajuk ini semuanya, tapi saya fokus pada yang merah tu. Innama tuwaffawnu ujurakum yawmal qiyamah. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan. Dia buat baik, Masya Allah, macamnya kebaikan dia buat. Tak dapat apa balasan. Dia berjuang, dia berjihad, dia berdakwah, dia menerima ujian, menah fitnah. Apa tak dapat? Jawatan tak dapat, apa pujian, apa tak dapat. Tapi hakikatnya, yaumul qiyamah, nanti akan dapat. Ada orang dapat 2. Di dunia mendapat pujian, sanjungan, pangkat, kekayaan, segala Allah dapat. Dan akhirat mendapat, Masya Allah. Tapi ada yang tak dapat dunia. Tak dikenali pun. Dunia pun dia tak melimit lagi. Hidup sangsara, susah dan sebagainya. Akhirat besok yang kekal abadi dapat. Dua-duanya baik. Yang malangnya di dunia dapat segala-galanya, akhirat terlepas. Dunia segalanya dapat. Apa yang tak dapat pada dia, tapi akhirat terlepas. Juga termasuk orang yang dua-dua tak dapat. InsyaAllah kita harap yang tadi. Sama ada yang pertama dan yang kedua itu tak dapat apa-apa dunia, dapat akhirat, atau dapat dua-dua dunia. Dua dunia dapat, akhirat dapat. InsyaAllah itu kita harap. Dunia hasanah dan akhirat juga hasanah. Terlintas pula saya kenduri An-Nadi, tahniah Datuk, tahniah Abang Azad, tahniah pada semualah. Tuti pada Seri, pada Cik Mah tak datang kan? Ada Cik Mah tak ya? Kenduri An-Nadi? Ada lah Ustaz. Ya ke? Ni saya jumpa Ustaz, cakap dengan Ustaz, Ustaz teringat saya. Saya rupanya tu ada, saya lupa. Ada bergambar. Ada ke? Dengan Ustaz bergambar tak ada kot. Dia cakap je berbual. Ya ke? Ramai orang, ramai. Barulah sedar diri tu arah ni. Rasanya 18, 20 je. Rupanya tak nak ingat dah. Satu saya jumpa Cik Azizuddin ke? Saya tak kenal apa. Nampak gambar bucam. Sedih tulis ke sana. Ya Rabbi, kenal sangat dulu. Tapi dia pun tak dengar sangat. Saya pun tak dengar sangat. Apa pun tak tanya yang berjaya insyaAllah. Saya baik jumpa Ustaz Saim. Tidak nak tahu. Okey, itu selingan. Tapi selingan yang bermakna insyaAllah. Maknanya
kita nakkan semua itulah. Pergaulan, persahabatan, usaha untuk bersahabat, menjaga rahim, semua itu ganjarannya yaumul qiyamah. Besar ganjaran tu kita buat 5 tahun tu lah tak buat kan, sekali jumpa ya Rabbi. Kita tak kenal. Kita jumpa Cikgu Ali, Cikgu Syamad, tak kenal. Siapa ni? Allah Cikgu Ali, ya Rabbi, dia pindah awal balik ke Kulim, ya Rabbi. Cikgu Ali. Kenapa? Cikgu Ali, Sukan, PJ. Oh, lupa dah saya dia. Tak sayang lah, tak apalah, tapi Cikgu Syamad tak jumpa tu pelik. Okey, apa-apapun, hakikatnya di akhirat nanti. Nama tuwaffa ujurukum yaumal qiyamah. Jadi apa kurang selain pun niat ni kurang. Apa saja tapi yaumul qiyamah sempurna insya-Allah taala. Kena minta maaf lah saat ni. Yang saya ingat, Datuk ingatlah. Tapi tak gambar kot, tak sempat. Betul dengan Dr. Izwan jumpa juga, dia tolong carikan nasi makan. Tapi seronok nampak makan nasi tak apa sedap. Sedap nasi semua, lazat, tapi ada nikmat nak melihat wajah-wajah anak-anak yang kerabat ni. Okey, itu Al-Quran yang saya turunkan untuk kita bincang. Kita sentiasa muraqabah atau kita tadabbur. Ini kita dah jadi kan, kita nak satu lagi. Juga jangan lupa ni. In kana yadulluna liyudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Tak apa itu. Kita ambil yang bawah tu. Warna apa, hijau ke biru? Biar hijau. Wasawfa ya'lamuna hina tarawna azab man adallu sabila. Ini nak tekan itu untuk konteks ayat ini, tajuk ini. Wasawfa ya'lamuna hina yarawna azab man adallu sabila. Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa, siapakah yang sebenar-benar sesat jalan ini. Di dunia tu orang sesat. Orang ni sesat, orang ni sosek, orang ni macam-macam lah. Orang ni tak betul, orang ni Syiah, orang ni apa lagi, Khawarij, orang ni melampau, orang ni etis, orang ni apa lagi, liberal, orang ni macam-macam. Akhirat besok tahu siapa sebenarnya. Yang dituduhkah atau yang menuduhnya. Tapi untuk kita jangan fikir siapa-siapa. Saya ulang kalimat, jangan tuduh orang lain, kita sendiri. Yang rosak kita, bila tak baik, tuduh orang. Baik kita, ni masalah. Ini sifat manusia gitu. Hak tak baik semua orang lain. Yang baik semua kita. Waliyahzubillah. Kita kena jadi baik, kita dulu. Kalau orang kampung kata tunjuk jari apa? Jari ni, 5 jari ni, 3 hala kita, 2 ke depan gitu kan. Ataupun 1 ke depan gitu namanya. Ya, ibarah tu, pengejaran. Bahawa kita melihat keburukan, suatu keburukan, tanya kita sendiri. Muhasabah. Hasabah anfusakum. Oh, aku tidak ada, alhamdulillah, syukur. Jika ada, perbaiki. Kalau kata kita, tuduh kita, ustaz ni gini, cikgu ni begini, orang dia begini, cek dulu, jangan marah lagi. Betul kan kata ni? Ya Allah, selama ni aku tak sedar, terima kasih yang mendukung aku. Mungkin yang mencemuh, yang mencaci kita pun baik. Sebab kerana dia buatlah kita sedar. Syukur. Tapi kita jangan caci orang. Orang marah kita, okey. Puji tentu lagi. Puji dan puji tentu juga. Maka dalam konteks kita, usulah kita ini, An-Nadi ini, jangan sentiasa gemar dipuji. Jangan sentiasa benci orang yang mengeji. Imbanglah. Nak puji orang sama juga. Puji orang pun berpada-pada. Nak marah orang, elak sekali kalau dapat. Berpada puji orang. Puji, ujung jadi lain. Kita kecam, kita cemoh, kita maki, hamun, akhirnya dia orang lain. Dia banyak. Dalam konteks dalam sejarah Islam banyak. Perompak, jalan raya, lebuh raya pun berbayar dalam sekarang. Tapi akhirnya dia ulama, muhaddis. Orang yang alim, hebat, fakih, jadi akhirnya mati anjing. Ini sejarah. Quran menyebut begitu, sebahagiannya. Maka sebab itu, nak muji orang pun berpada elak dan mengeji. Memberi pujian pun melihat juga dia pujian. Jangan senang sangat. Mungkin tak betul. Mungkin dia nak cari sesuatu dari kita. Bisa sangka buruk. Kalau orang marah pun jangan sangka buruk dulu. Mungkin baik. Betul ulama sufi dia nak dua-dua ini. Dia nak dipuji juga sekala. Jangan untuk melemah, menyemangatkan dia, sangat pada dia. Mungkin dia minta. Dan dia perlu pada orang yang menegur dia. Cuma
yang paling amat penting ialah kalau kita sendiri jangan menegur cara yang kasar, tegur cara yang hikmah, bil hikmah. Yang lepas-lepas lah, saya kasar juga dulu. Tapi sekarang ni dah tua-tua sikit, berpasan tua sikit. Dia segala. Walaupun masa tu betul saya buat. Semarah adik saya, marah anak saya, marah orang itu marah ni. Masa tu betul, ketika itu. Bila dah umur dekat 70 begini, salah banyaklah aku ni, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Tapi saya yakin betul. Saya yakin betul apa saya buat tu. Memang betul. Yakin betul. Saya buat satu, saya fikir 1000 kali. Saya buat saya fikir bersama bermunajat saya beristighfarah buat satu. Memang betul insya-Allah. Tapi bila berumur macam ni, rasanya salah pula. Allah, aku salah dengan murid, salah dengan guru, salah dengan ibu ayah, salah dengan anak-anak, salah dengan adik-adik. Cuma yang dah pergi. Yang dah pergi lagi-lagi terasa. Pujuk diri. Aku buat betul-betul ya Allah. Pujuk diri sendiri. Aku buat dah betul tapi masa tu mungkin ada satu. Tapi ada datang syaitan juga. Atau baik juga mungkin untuk muhasabah diri. Memang betul saya lakukan. Memang saya yakin betul. Tapi bila macam ni Allah salah juga. Astagfirullahaladzim. 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 Batu bila. Okey. Banyak sangat kan. Banyak sangat kan nak beri awal cakap ni. Saya seorang tak boleh. Mungkin tutup agak ni kot lah. Dengan hadis ni. Hadis ni pun masyhur sangat. Min Abi. Dia mungkin dah baca kot. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man da nafsu ma'ila lima ba'da al-maut wala ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah al-aman. Abi Ya'la berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang bijak itu, orang yang cerdik itu, orang pintar itu ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan dia suka beramal untuk akhirat, untuk kematian. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak cerdik itu ialah orang-orang selalu mengikut hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan. Oh, nak begitu, nak begini. Dunia begitu juga, berangan nak pakai Porsche ke, Lamborghini ke. Dan menung dia tak dapat. Dunia pun. Akhirat lagi-lagilah. Nak syurga Firdaus. Tapi tak salah angan-angan untuk baik. Tak usah. Tak ada nak munajat. Ilahi lasul Firdaus ya ahla kan. Tak lagu macam mana lah. Ilahi lasul Firdaus. Tak kira lah macam mana barat. Batak tu. Mana-mana dia punya bazan macam ni. Irama tak kira lah. Tapi ilahi lasul Firdaus ya ahla. Wala aku ala jahimi ilahi watanku. Lasul Firdaus ya ahla. Aku tak ala surga Firdaus ya Allah. Wala aku ala jahim. Aku tak sanggup untuk neraka jahannam. Habli taubatan wa fi zunubi. Berikan taubat aku ya Allah. Berdosa aku ya Allah. Fitnaka wa zamin azim. Engkau Tuhan yang mengambil dosa besar-besar. Aku tak layak. Bila kata ya Allah, aku tak layak. Apa nak buat? Layakkan. Layakkan. Saya amat tertarik bila peperangan di Palestin ini. Layakkan diri anda untuk mendapat pertolongan Ta'ala. Layakkan diri pejuang-pejuang itu untuk mendapat pertolongan Ta'ala sebagaimana Allah dapat tolong perang Badar. Layakkan dengan bertawakal setelah berusaha sungguh-sungguh perang Ta'ala. Yang mengharapkan Amerika, mereka berharap. Yang mengharapkan China, yang mengharapkan siapa-siapa pun. Yang mengharapkan Yaman, yang mengharapkan mana-mana. Tapi harap Allah Ta'ala. Kalau tepat itu, Allah akan bertolongan. Kalau jika benarlah banyaklah kita nampak kan macam pertolongan Allah yang betul luar biasa. Kita nampak. Allah alam tidak laporan itu. Jika benar, tidak mustahil. Walaupun ada yang tambah-tambah juga, tak nafikan. Hal tempat lain buat juga. Tapi saya yakin ada kebenaran yang banyak. Macam di Afghan dulu masa. Untuk menjumpai kematian. Menjadi sendiri misalnya diceritakan sendiri. Keajaiban berlaku di Afghan dulu masa dengan Rusia. Dia tembak berhari-hari habis peluru, berpasan. Dia tembak dengan bukit. Tak ada apa pun. Kadang berlaku juga di Syria, di Gaza. Kalau di Rusia, di Afghan pernah juga barang hantaran dengan heli hantar senjata, hantar makanan, pakaian. Angin bawa ke tempat Afghan pun ada pernah berlaku. Moga-moga berlaku juga di tempat sekarang. Tapi siapa yang layak?
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subhana. Walladzina jahadu, mereka telah pun membuktikan jihad mereka sungguh-sungguh, Allah beri pertolongan insya-Allah taala. Yang nafikan doa, hak doa, berdoalah untuk kebaikan sahabat-sahabat kita di sana. Islam sangat zalim musuh-musuh itu. Okey, dan beri tutup hadis ni. Orang cerdik itu orang bersiap untuk akhirat. Dan orang yang terbaliknya itu orang yang untuk dunia semata-mata. Betul, saya ulang-ulang kata-kata Pak Hamka ni. Jangan buang masa berfikir nak mati di mana. Nak mati di Kedah lah, di Kelantan lah, di Johor ke. Nak mati bila tunggu habis cucu kahwin dulu ke. Jangan. Itu dia datang apa itu. Tapi jangan fikir itu. Yang fikir ialah jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pegangan. Jaga iman. Jaga Islam. Jaga hati ni supaya jangan dirosak oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebegitulah untuk pagi ini. Kita gunakan masa 20 minit ni untuk perbincangan. Minta maaf, kita dapat tunjukkan wajah saya yang demam-demam ni. Sebab masa time kita nak sikit. Lepas ni boleh baki insya-Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang diberikan tadi atas topik gurur Ustaz ya. Ya, gurur. Kita buka sahabat-sahabat yang mungkin ingin berkongsi pandangan atau ingin bertanyakan soalan, dipersilakan. Jemput Puan Seri. Mungkin pagi-pagi ni ada sedikit perkongsian ke? Alamak, tak tahu nak tanya apa. Tak marah pun tak apa. Apa dia Ustaz? Marah pun tak apa. Marah. Tidak, saya. Okey. Tak dapat tunjuk ni kamera tak elok. Apa belum tulis blok benda blok. Ya. Apa yang blok dah. Atau mungkin Ustazah Halimah ingin berkongsi pandangan ke? Ustazah Halimah. Ustazah Halimah saya jumpa malam tu. Aku tak salah orang lah. Ada. Kita tak jumpa di Sulawesi tak jumpa pun. Tak ada kot. Cikgu dah tak ada. Ya, Assalamualaikum. Cikgu Rusli tak ada kan tu, dia ada program. Ya. Dia tengah mandu Ustaz. Ya. Ya, tengah mandu. Okey, hati-hati sahabat. Okey, terima kasih Ustaz. Tak apa, tahniah. Alhamdulillah ada ada An-Nadi kita buat ni kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya setuju. Okey. Semoga Ustaz sihat. InsyaAllah. Kawin. Okey. Mungkin saudara Azizul yang berada di Jepun. Ya. Menyatakan sesuatu ke insya-Allah. Boleh guna bahasa Jepun kan faham. Faham bahasa Jepun bukan faham maknanya. Ya Azizul silakan. Tafadhal. Assalamualaikum kepada semua Nadi, Ustaz dan semua Nadi. Apa soalannya tiba-tiba tengah walking actually. Konsep kehidupan di Jepun. Oh. Just saja untuk perkongsian mungkin boleh diberikan lah. Al-Gharur adalah sifat Allah yang Maha Pengampun yang kita tahu. Dan salah satu pada sifat terpuji untuk manusia jugalah, maknanya kita memaafkan kalau ada kesalahan daripada orang lain. Al-Ghafur. So Al-Ghafur, yes. Jadi sekadar perkongsian sepanjang saya tinggal di Jepun, mungkin salah satu daripada sifat orang Jepun lah. Dia memang salah satunya selalu meminta maaf. Kalau siapa-siapa yang ada pernah berjalan ataupun berkunjung ke Jepun, dia akan selalu sebut sumimasen, namanya sumimasen maksudnya excuse me, antara lain excuse me lah, itu sumimasen tu maksudnya excuse me ataupun meminta maaf kalau
dia terbuat something yang salah, ataupun dia tak buat dia tak buat sesuatu pada tempat yang sebetulnya. Even dalam, kita rasa tak ada salah apa pun, kecil je kesalahannya, tapi dia still sumimasen. Dan itu antara tingkah laku lah seharian yang saya dapat dapat teladani lah di sini. Dan kalau dalam prospek kerja pula, kita memang lebih, kalau sesuatu macam berkomunikasi ataupun berbicara dan juga panggil, tak keluar bahasa Melayu dia tu. Terima kasih lah kepada ataupun kita berkomunikasi dengan customer, ataupun kita memang kita akan cuba untuk merendah diri di hadapan customer. Walaupun salah satu daripada sifat Jepun ni, dia menganggap customer tu kami sama ni Tuhan. Maksudnya dia dah anggap kami sama, maksudnya Tuhan. Kenapa dia menghadapkan Tuhan? Because dia provide something, customer tu akan bayar dia. Maksudnya dia dapat rezeki tu daripada customer. Itulah antara dia punya pemahaman dia segitu lah. Kita tak adalah sampai, kita tak ada sangka anggap begitu tinggi sangat. Tapi orang Jepun, dia akan first kali dia akan sumimasen. Kalau dia akan cakap sumimasen, baru dia akan start berbicara ataupun dia akan start berkomunikasi dengan customer. Jadi itu antara tindak tanduk ataupun perbuatan yang kita boleh adapt lah sedikit sebanyak, as long as dia tak bercanggah dengan kita punya syariah lah. Itulah saya boleh kongsikan sedikit sini. Jadi dalam kehidupan yang saya di sini, memang kita banyak dikelilingi dengan, actually kawasan saya ni ramai orang tua sebenarnya. Semua dah warga emas. Jadi banyak sifat-sifat yang kita tengok yang baik yang kita boleh teladani lah dengan orang-orang tua di sini sepanjang saya bergaul dengan mereka di sini. Jadi kita bertoleransi lah dengan mereka, dan diorang pun memang bertoleransi dengan kita, hidup dengan aman, dengan baik. Sedikit sebanyak benda tu semua kita boleh gunakanlah dalam kehidupan saya di sini. Itu sajalah saya boleh kongsikan. Terima kasih Ustaz. Tak banyak lah. Tak ada soalan sebenarnya. Zul nak tunjuk wajah sikit boleh ke? Ya saya Ustaz. Tunjuk wajah boleh ke? Sekejap Ustaz. Bawa nampak. Ini saya. Kan tengah autumn saya celik, tengah autumn. Okey, tak apa. Adik saya. Sebenarnya, dan kami sama teman-teman. Dia sufi tu. Orang sufi. Dia Sufi? Sufi. Dia kalau bagi, dia tak nampak barang dulu. Nampak sifat Allah dulu. Makan panggil makrifat lah tu. Tinggal makamnya. Dia dapat nampak gunung, dia tak nak bangun, nampak sifat Allah tak nak nampak gunung. Orang bila kita tak nampak barang itu, sifat Allah yang bagi dulu. Maknanya betul Allah lah. Maknanya tak lari. Dia lah kita. Maknanya itu satu amal yang baik. Betul kata Jepun ke apa. Amal itu amal Islami. Kita akidah Islam, amal tak jadi Islam. Yalah, banyak kita boleh, contoh kalau senang pun jaga kebersihan kan. Benda-benda tu semua actually dalam Islam dah ada dah secara khusus, detail semua. Jadi pelaksanaan tu kan, kalau ya memang kita perlu melaksanakan lah ikut ajaran Islam. Itu antara banyak lagi sifat-sifat dari segi punctual, dari segi jaga masa semua banyak kan kita dah tahu. Jadi alhamdulillah lah kita dapat adaptkan sifat-sifat tu dan mengikut cara Islamik lah, insyaAllah. Okay, terima kasih. Zul ada di mana tu? Kawasan mana? Saya Atsugi dalam Kanagawa Prefecture, dalam 1 jam daripada Tokyo lah. Okay, ikutlah kawan Kanagawa.
Ya saya. Okay, Alhamdulillah. Syukur. Okay, terima kasih pada Abang Azizul atas perkongsian yang bermakna. Terima kasih. Alhamdulillah dapat pagi ni dengar Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masa Nur Ain saya cuba Nur Ain bagi cadangan untuk baiki ni. Terima kasih. Ustaz, mungkin boleh ulas sikit Ustaz yang Abang Azizul maklumkan tu, yang memaafkan. Ya. Ada itu dari apa wa bil ma'ruf, perintah Allah Taala. Dan ayat lain sebut ahsin ila man as'alaika wa ahsin ila man as'alaika, baiklah para buat jahat kamu. Itu kalimah yang cukup tinggi tapi nak buat payah. Ahsin ila man as'alaika, buat baik orang baik. Orang maki kita kan sahabat kata yarmika bil hajar wa tarmih bil bisamar. Ustaz Imam betulkan bahasa Arab tu. Yarmika bil hajar warmih bil bersama. Kita apa ya? Orang kampung dia pokok dalam kampung saya pokok bacang. Kita apa? Kita baling, kita ngalung atau pokok buah jatuh. Kita lontar dia dengan batu, kayu, besi untuk buah atau pokok tu. Dia beri kita makanan. Itulah. Dia balas dengan baik. Itu istilah yang asal benar sebut. Tarmika bil hajar warmika bil samar. Kamu campak dia, kamu pukul dengan batu, dia beri pada buah-buahan. Itu kalau boleh buat, Masya Allah. Cuba lihat siapa manusia yang mampu begitu. Orang menghantam, orang maki hamun, orang macam-macam. Tapi dia masih buat baik pada orang itu. Bukan orang yang kita tanya sama kita. Kenapa nak macam tu? Kita sekali kita maki, kita balas 10 kali. Jadi gitu, jangan. Maknanya itu baik sangat. Betul. Itu maknanya itulah. Maknanya kita satu amalan Islami, tapi jarang boleh buat. Tak ramai yang boleh buat. Nabi SAW kan kisah Al-Yahud, jiran tu kan. Tiap hari dia buangnya najis, sampah syarat. Dia buang saja. Dia sakit, Nabi pertama ziarah. Yarmika bil bisamar. Ini satu yang berat untuk dibuat. Tapi itu Islam suruh. Pemaaf. Maaf itu. Minta maaf, misalnya minta maaf. Dalam jangan keluarga lah. Suami isteri, ibu ayah anak. Berapa kali minta maaf ke isteri? Atau suami kepada suami. Kepada ibu ayah, kepada anak-anak, kepada sebagainya. Jarang egois gitu, jarang minta maaf. Jadi itu yang mulia, sangat mulia. Kata benar cerita ni, kita masa Fatih dapat Imam Nawawi as Constantinople, katanya dia hantar satu rombongan pendakwah ke Jepun. Masyhur cerita ni. Betul tak, Allah alam. Sampai-sampai yang tekankan soal kebersihan, sebelum soal penghormatan, soal ketepatan masa. Jepun tak ada dah. Kami sudah miliki semuanya. Ketepatan masa, kebersihan, soal penghormatan orang tua, kami dah mana. Jadi apa nak bagi lagi? Sedangkan orang Islam tak ada sifat itu. Kemana kita nak pergi Mekah? Tengoklah Mekah lah. Kotornya. Bukan Mekah. Itu maknanya tempat duduk tu tak terjaga. Tong sampah dia campak-campaknya. Tak ada amal tak Islami. Jadi akidah Masya Allah. Lepas tu ada soalan. Tapi kalau jawab untuk Syiah. Orang tanya kita. Kalau kamu pilih sebuah negara yang pemerintahnya Islam tapi zalim. Negara lain pula yang adil dan pemerintahan kafir. Nabi mana? Saya cuba tes satu suruh. Saya akan pilih negara yang kafir tapi adil. Kebajikan penuh. Saya dengar imam belakang. Ini Syiah ni. Biarlah Syiah ke apapun. Kalau saya kata balik, tak nak kata balik kan? Oh sekarang. Betul, realiti betul. Katakanlah. Kamu sekarang kan pindah ke sebuah negara yang pemimpin yang Islam. Tetapi pemerintahannya bobrok. Pemerintahannya kotor. Zalim. Tidak ada kebajikan. Agar bukan apa semua negara yang kafir pemerintah. Tapi yang adil berkebajikan. Sanggup pergi tempat yang zalim. Hakikat tak sanggup. Tapi itu sebenarnya bukan nak suruh mana-mana. Nak ceritanya Islam mesti adil. Bukan nak suruh pilih itu. Hakikatnya soalan itu pilih. Jadi Islam yang Islam pada perkataannya, Islam pada perbuatannya, Islam kepada pemerintahannya gitu. Bukan maksud nak pergi ke tempat kafir tidak. Tapi kalau pilih betul-betul, sanggup kafir tempat zalim yang tidak ada kebajikan. Baik kita pergi. Sekarang ni negara barat yang menyamatkan Islam. Sekarang ini negara barat menyampaikan Islam. Misalnya tokoh-tokoh Islam masuk Tuhan Jabal Al-Awwal ni atau termasuk pada Qardawi ni pun bukan negara yang disebut ni Mekah tak terima dia, Mesir tak terima dia pun. Maknanya orang barat
Bukan semua, bukan semua. Banyak juga yang menyelamatkan Islam. Masuk hari ni pun orang daripada Uyghur, daripada hatta Mesir ni pun banyak yang nak selamat daripada negara barat. Ni bukan saya nak puji barat, semua barat. Nak cerita hakikatnya begitu. Ujian cabarannya, patut kita yang merintah, kita menguasai jadi manusia yang Islamik sikit amalannya, bukan sikit akidah. Dan kita gabungkan akidahnya sebenar dan amalnya juga sebenar. Itu aja yang saya tu komen. Tapi yang tidak, yang betul lah kita setiap kita terima itu Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, tak nafikan. Ada hadis kan, tak bagaimana makhluk kita nampak tak ada terima kasih dengan Allah lagi lah. Dua-dua kita. Tapi kita bahawa orang sufi yang makamnya makam makrifat, setiap pemberian orang dia tak nampak orang dulu. Dia nampak sifat Allah dulu. Baru nampak orangnya. Nampak keajaiban yang berlaku pun tak nampak keajaiban itu. Nampak Allah yang maha segalanya pun nampak. Tapi untuk kita, tak apa, tak salah. Kita nampak kehebatan dunia dulu. Subhanallah. Nampak keajaiban dulu. Subhanallah. Itu makam biasa. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin soalan terakhir kot, 7.54 ni, ada 6 minit lagi. Kita silakan Cikgu Hasimah Ibrahim insyaAllah untuk memberikan input atau bertanyakan soalan ke. Assalamualaikum. Ya, apa nak tanya bila tajuk tadi Ustaz kan, memang bila kita lihat dunia sekarang Ustaz yang katakan jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Tapi dunia sekarang ni Ustaz, kalau kita rata-rata tengok memang orang kata apa? Memang kehidupan itu memang kalau kita tak ingatlah macam untuk menuju ke akhirat tu memang kebanyakan saya lihat semata-mata untuk mencari keduniaan lah untuk memuat keperluan-keperluan keduniaan. Jadinya kadang-kadang saya terfikirlah juga kayu, maknanya adakah kayu pengukur ataupun adakah satu situasi ataupun sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai bagaimana kita nak seimbangkan dunia dan akhirat. Itu satu. Dan juga saya terfikir juga kaitan dengan jangan terpedaya dengan kehidupan di dunia ni, iaitu satu istilah, iaitu zuhud. Yeah. Zuhud. Jadi saya nak minta sikit penjelasan daripada Ustaz lah, apa itu zuhud. Kadang-kadang kita lihat dia tu zuhud. Tapi zuhud dari segi pakaian je, dari segi sampaikan tidak boleh nak di segi dia punya pergaulannya pun dikatakan zuhud dan sebagainya. Jadi mohon penjelasan sikit daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah sebenarnya fahami mana ada. Itu tak ada tujuan lah. Tak ada dia lah Datuk. Potong nama kan. Okey, terima kasih cuma sama saja berselingan. Ya, zuhud ini memang banyak tak disalah tafsirkan. Masuk sufi pun banyak tafsir. Kalau baca buku saya awal ada banyak komentar soal orang sufi yang menyeleweng ini. Sufi bagus tapi orang menggunakan tak betul. Zuhud juga, zuhud orang nampak ni depannya pakai selusuh, jalan bongkok gitu. Tidak. Satu buku kecil dikeluar pada bulan dakwah. Anak tak tahu ni, usia masih bulan dakwah tahun 9. Dalam Hussein On PM. Bulan dakwah dia sebuku kecil, mana pink itu. Dia kisah seorang budak, anak muda yang bercerita menjadi seorang zuhud. Kemudian saya cikgu guru yang zuhud dulu. Dia di Baghdad, di Iraq. Dia cari orang dapat beritahu dulu tak ada handset, tak ada ni WhatsApp apa. Dapat jumpa ada dekat pantai satu tempat di Iraq, ada seorang yang zuhud. Dia pergilah, dia tak sebut pergi dengan apa. Jalan kaki tak biasa zaman dulu atau naik hemar, naik kedai, naik apa. Sekian lama sampailah ke tempat yang dikatakan itu nama syekh itu. Tapi dia agak pelik. Ni orang zuhud, alim, faqih. Tapi kenapa rumah besar sangat? Istana raja ni. Lepas tu nampak gedung-gedungnya hebat dan kudanya yang berpelana mahal.
Tak betul ni, bukan silap-silap ni, silap. Dia punya tak betul ni. Google tak kenal ni. Tapi dia sedikit betul rumah tu lah. Jadi dia pergi jumpa betul Syekh itu. Syekh ni apa pakai smart. Kalah Datuk Fut ada tuan tu. Pakai dengan tai mahalnya. Oh Masya Allah, hebat. Ni zuhud apa? Ni bukan contoh dia. Apa pasal ni? Tak apalah. Boleh kan semua orang kata itu untuk guru zuhud, dia belajar. Masya Allah, ilmunya hebat. Kata-katanya berhikmah. Segalanya Masya Allah, hebat betul. Tapi yang dia bertanya persoalan dia, kenapa rumah besar sangat? Kenapa harta banyak? Kenapa pelana kuda mahal sangat? Kenapa? Ni yang peliknya. Tapi ilmunya hebat, amalnya hebat. Kata-kata berhikmah sungguh. Akhirnya nak muji Tok Guru dia. Ada murid nakal murid Tok Guru. Dia jatuh ke jalan melihat pantai, pergi ke tepi laut dekat dia. Itulah kalau bacalah ayat-ayat perkataan Al-Bahru. Tengah-tengah jalan Tuan Guru, saya tiba-tiba merindui Baitullah. Tuan Guru, saya rindu Baitullah. Saya ingin jumpa Baitullah. Saya ingin bersama Tuan Guru ke Baitullah. Dapat tu ke? Ya, saya juga cinta ke Baitullah. Jom kita pergi sekarang. Budak terkejut budak ni. Tuan Guru, izin saya balik rumah dulu untuk ubah pakaian di ampayan di dalam bilik. Tengok dia. Wahai anakku, ya bunayya, anakku. Aku lepaskan kuda dan unta, gedung tak tutup pun. Aku nak pergi jumpa Baitullah dulu. Nanti kamu baju selai nak balik? Oh, dia faham. Ini Tok Guru. Inilah zuhud. Bukan daripada pakaian. Bukan pada harta benda. Bukan belajar daripada hati. Itu maksudnya. Dan contoh-contoh lain lagi lah. Zuhud itu maknanya bukan menolak harta, bukan benda, bukan benda dunia, tapi milik dunia dia luar pada hati. Hatinya tak bersama Allah Ta'ala. Allah ma fi qalbi ghairullah kan? Kan yang dalam kita baca ma fi qalbi ghairullah, di hatiku hanya Allah Ta'ala. Tidak bukan bangunan, bukan pujian, bukan harta benda, bukan jawatan, itu di luar. Itu patut tak perlu saya kata letak duit al-bokit je lah, nyetor di bank, berarti hati. Itu peranan. Itu yang saya faham lah bila zuhud itu. Dan lain contoh lain juga kalau Malaysia ni pun. Tapi jangan salahkan orang yang menyapnya tu. Yang salahkan kalau ada Tok Guru yang memang tawaduknya, rumahnya tak macam biasa-biasa, pakaian tak salah, itu hak dia. Itu hak dia. Yang tak betul dia lah, itu hak dia. Tapi bagi orang yang tengok keadaan macam ceritakan Muawiyah. Menceritakan Muawiyah Abu Sufyan. Seorang anak muda, seorang pemimpin yang sangat tampan dan pakaiannya mahal. Sangat jagalah pakaiannya. Bila lantik jadi khalifah, jadi gamelor di Syam, di Damsyik, di Syria. Jadi mungkin macam kita ni. Masuk khalifahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang yang sangat zuhud. Hatinya dan juga pakaiannya dan cara hidupnya. Itu lain. Spesial. Sedangkan Muawiyah seorang yang berpakaian kemas. Sekali bila Muawiyah melawat Syria, melawat Damsyik ini di istana di Gamno, hari itu Abu Sufyan, Muawiyah pakai pakaian lusuh. yang bersih lah, bersih tapi yang bukan macam raja-raja. Kerana senyum aja. Bagaimana kamu ni? Aku tahu. Bukan baju ni kau pakai setiap hari. Baju mahal. Berjenama. Bukan jubah ni. Bukan semua. Kenapa begini? Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku pakai hormatmu, wahai Amirul. Aku tahu kamu seorang yang hebat. Kamu pakai yang sederhana. Aku malu nak pakai yang cantik. Itu maknanya zuhud juga tu. Maknanya bukan daripada pakaian, bukan pada kenderaan, bukan pada tempat tinggal, bukan pada semua, tapi pada hati. Wallahualam. Terima kasih Cik Uzma. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Kita jelas Ustaz apa perkongsian Ustaz tadi. Iaitu apa cikgu? Kita zuhud insya-Allah pada hati kita, insya-Allah. Ustaz nampaknya dah pukul 8 pagi tepat. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada para guru yang kita kasihi, ustaz, ustazah yang turut sama hadir dalam program Kenduri An-Nadi dan juga Jom Balik Sekolah pada 14 Oktober 2023 yang lalulah. Saya bagi pihak Jawatankuasa Pelaksana bersama Ketua Pengarah iaitu Saudara Isaac dan juga
Ketua bagi jembalik sekolah iaitu Izwan Kayat lah mengucapkan setinggi terima kasih atas kehadiran cikgu-cikgu, ustaz-ustazah serta semualah sahabat-sahabat sekalian yang datang memeriahkan majlis kita. InsyaAllah kita bertemu lagi di acara yang lain lah bagi kami pihak Syura Anadi juga. Semoga InsyaAllah pada term yang akan datang tu kita akan ditakbir oleh muka-muka baru yang memeriahkan lagi Anadi insyaAllah. Okey Ustaz, itu saja Ustaz iklan yang saya sampaikan. InsyaAllah kita kembali kepada Ustaz untuk bacaan doa. Bismillah Ustaz. Okay, sebelum minta maaf dulu kan tak dapat nampak wajah saya ni. Orang lain dah cadang kita tak sempat buat lagi kalau awak terus insya-Allah dapat. Moga tak berlaku hari ni je ni. Saya memang suka bila berdepan ni kan macam kita lah menjabat betul. Cuma saya tak ada Dr. Kanang lah. Dr. Kanang tak ada. Dr. Kanang kita mana? Saya buta nama Kanang, Khairul Izwan. Kanang ni dia surgeon, jadi dia punya waktu dia luar biasa sikit. Biasa malam kan dia bedah orang. Ada cerita menantu beritahu atau doktor Adun baik sangat, rupanya dah semap. Kanang. Nak panggil apa Kanang? Kanang. Oh, saya Khairul Izan. Khairul Izan. Dua kali dia masuk Colombia jumpa Kanang. Oh. Ubat keluar kita semalam. Kita Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza kabana hadik qad bala faghfir lana اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الشرك والمشركين وانصر الأخوان من المسلمين والمجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق في كل مكان في كل زمن اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك كفرة والشرك من المنافقين اللهم إنا نجعل في نور أعدائنا ونرجو من شرورهم اللهم اجد شملهم وفرق جمعهم وشد كلمتهم وزل أقدامهم وسألنا كلام من كلابك يا قهار يا جبار المنتقم يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجرد يا مجد السحاب يا الله يا مجد الكتاب يا اهزمهم يا رب اهزمهم اهزم الكفار اهزم اليهود اهزم الهنود اهزم الامريكي ومن ولاهم وانصرنا وانصرهم يا قهار يا منتقم اللهم قوي من أنت قوي من أنت ضعف نشكو ضعف قوتنا يا رب اللهم أنت ربنا ونحن راعي ببدك اللهم رزقنا الشهادة في سبيلك يا رب ربنا أتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbar ya karim. Alhamdulillah selesai sudah kita kuliah subuh pagi ni bersama Ustaz. InsyaAllah Ustaz kita bertemu lagi minggu hadapan. Dan makluman tentang kuliah Ustaz Ahmad Husni esok nanti kita akan maklumkan selepas ini melalui Facebook dan Instagram insyaAllah. Terima kasih pada cikgu-cikgu juga, kawan-kawan yang lain juga. Terima kasih pagi ini bersama-sama kita insyaAllah. So marilah kita sama-sama sedahi dengan tasbih, kafarah dan surah wal-as. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabirin, sabar. Nampak kuda tu. Bang Sabirin tu kat mana tu?